and gentlemen, are you ready? Diskriminasi umum. Diskriminasi umum turut dikenali sebagai ageism. Diskriminasi umum bermaksud memberi layanan yang tidak adil kerana faktor usia seseorang. Istilah ini diperkenal oleh ahli gerontologi A.S. Robert M. Butler pada tahun 1969. Masalah ini tidak hanya berlaku kepada pekerja yang senior tetapi juga berlaku kepada belia yang baru tamat pengajian mereka. Masalah ini berpunca daripada stereotip dan sifat prejudis terhadap mereka yang lebih berusia. Hal ini boleh terjadi dalam pelbagai aspek seperti pengambilan kerja, bayaran gaji, faedah tambahan, kenaikan pangkat. Kesan diskriminasi umum adalah mangsa-mangsa yang pernah diskriminasi akan berasa stres dan tertekan. Diskriminasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapat layanan dan peluang yang sama. Diskriminasi yang dilakukan tidak memberi kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Diskriminasi yang seterusnya ialah diskriminasi kaum di Malaysia. Contoh-contoh diskriminasi kaum. Walaupun kita hidup dah berpuluh-puluh tahun, diskriminasi kaum tetap ada di zaman sekarang ni. Setiap kali isu perkauman dibangkitkan ialah isu warna kulit. Sepatutnya isu perkauman ini tidak perlu dibangkitkan kerana ia banyak mendatangkan masalah daripada kebaikan. Isu-isu diskriminasi kaum ini haruslah dipenteras supaya tidak menjadi satu kronik untuk masyarakat di negara ini hidup tidak aman. Punca terjadinya diskriminasi kaum ini ialah kerana kesan daripada persaingan kelompok-kelompok ras dan etnik. Persaingan antara kelompok-kelompok ke atas sumber-sumber nilai yang tertinggi seperti tanah, pekerjaan dan kuasa. Selain itu, wujudnya kuasa-kuasa yang tidak seimbang di dalam kelompok-kelompok tersebut. Penyelesaian bagi isu diskriminasi kaum ini ialah mereka haruslah mengikut akta dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, pihak kerajaan haruslah mengadakan pelbagai program yang membolehkan pelbagai kaum ini berinteraksi dan berkomunikasi supaya dapat mengenali tentang gaya hidup dan boleh menyesuaikan diri hidup bersama-sama. Apa itu diskriminasi jantina? Diskriminasi jantina adalah perlakuan yang tidak adil dan membeza-bezakan antara jantina wanita dan lelaki seperti kekuatan, pekerjaan, tugasan dan sebagainya. Video ini menunjukkan diskriminasi terhadap wanita dalam aspek pekerjaan di rumah. Diskriminasi seperti ini sering terjadi sehingga kini. Wanita telah dianggap untuk membuat kerja rumah sahaja seperti mengemas dan memasak. Seolah-olah wanita tidak dapat membantu dalam menyelesaikan urusan hal seperti perdagangan yang sudah dianggap pekerjaan lelaki sahaja. Diskriminasi jantina juga terjadi dalam aspek penjagaan anak. Anak perempuan dan anak lelaki dilayan tidak adil seperti anak perempuan sering dikongkong ketat oleh ahli keluarga sehingga kan memberi impak tekanan terhadap anak perempuan kerana tidak mendapat hak kebebasan.
Anak lelaki dilayan seperti remaja yang boleh berdikari sehinggakan perbezaan dalam mengawal anak lelaki dan perempuan didiskriminasikan. Diskriminasi jantina adalah aspek pekerjaan yang sering terjadi kepada wanita. Peratusan wanita dan lelaki sangat berbeza. Diskriminasi yang terjadi terhadap wanita seringkali dipertikaikan kebolehan wanita. Ia juga sering diberi perbezaan dalam aspek gaji. Contoh diskriminasi yang sering berlaku secara halus ialah diberikan tugasan yang sama berulang kali. Selain itu, wanita juga susah untuk mendapat kenaikan pangkat berbanding lelaki. Diskriminasi jantina dalam sektor pekerjaan masih berleluasa. Ia juga sering terjadi di dalam sukan di mana sukan perlu mengikut jantina. Seperti cara pemakaian mereka, wanita sering dikritik berbanding lelaki. Selain itu, sukan wanita juga kurang mendapat liputan berbanding lelaki. Ini terbukti diskriminasi jantina yang berlaku di dalam dunia sukan. Jenis diskriminasi yang berikutnya ialah diskriminasi harga. Diskriminasi harga wujud apabila jual beli barang atau perkhidmatan yang serupa diurusniagakan pada harga yang berbeza daripada pengeluaran yang sama. Secara teori, bahawa diskriminasi harga wujud apabila ada dua produk sama dan harga untuk memproduksi barang itu sama tetapi dijual oleh syarikat dengan harga yang berbeza. Dengan kata lain, diskriminasi harga adalah menaikkan keuntungan dengan cara menjual barang yang sama dengan harga yang berbeza untuk pengguna yang berbeza atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan kos. Namun, tidak semua perbezaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Diskriminasi harga internasional disebut sebagai dumping, iaitu menjual barang dengan harga yang berbeza ke luar negara dengan harga yang lebih rendah daripada dalam negara. Hal itu disebabkan pasaran luar negara lebih banyak persaingan. Diskriminasi harga perlu dibezakan dengan perbezaan harga. Perbezaan harga iaitu price differential bukanlah suatu diskriminasi harga melainkan harga yang berbeza dikenakan kepada pengguna yang berlainan. Tujuan diskriminasi harga adalah untuk merebut peluang pasaran akibat adanya lebihan pengguna. Lebihan ini muncul kerana di pasar yang memiliki harga tunggal, sebahagian pelanggan tidak mempedulikan harga terutama pada tingkat harga yang sangat rendah. Sebagai contoh, beberapa industri yang sering menggunakan strategi diskriminasi harga adalah industri farmasi, penerbitan buku dan industri perjalanan. Beberapa sektor strategis seperti peralatan dan logistik yang biasa. Dan diskriminasi yang terakhir ialah diskriminasi agama. Apabila kita berhidup berbilang kaum, akan terjadinya diskriminasi dari segi agama. Pengarah Eksekutif Pusat bagi Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Azri Muhammad Amin berkata, demikian bagi menyangkal laporan Suruhanjaya mengenai kebebasan agama antarabangsa Amerika Syarikat bagi Malaysia. Minoriti di Malaysia secara umumnya tidak mengalami sebarang diskriminasi atas alasan kepercayaan agama. Tetapi sebenarnya realitinya adalah sebaliknya. Penjelasan central antaranya sebagai contoh ialah struktur tempat ibadat yang dibina secara haram di tanah milik kerajaan negeri tanpa kebenaran kerajaan, lot kedai, pejabat dan bangunan komersial dijadikan sebagai gereja Kristian yang melanggar undang-undang perancangan. Sebuah lot kedai di Taman Medan, Selangor diubah suai menjadi gereja tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan pada tahun 2015. Sejak kebelakangan ini, pelbagai kisah dan komentar meresahkan yang menyentuh soal sensitiviti agama dan perbezaan kaum dilihat banyak diperkatakan di banyak platform media. Harga yang mahal perlu dibayar oleh sesebuah negara berbilang kaum seandainya keharmonian dan persahaman antara masyarakat gagal dicapai. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya, ini negaraku.
baru ini